الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah sekalian, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita dalam kalangan banyak orang yang semalam dia tidur, pagi ni dia tak bangun dah. Berapa ramai orang yang tidur semalam, dia macam kita juga. Kebanyakan daripada kita juga yang dia tak sangka pun yang hari ni dia tak boleh bangun. Maka berakhirlah peluang dia untuk memperbetulkan diri dia, untuk membaiki amalan dia, untuk meneruskan usaha dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang baik ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, untuk terus berada dalam saat yang baik sebegini indah, dalam bulan yang sebegini baik, dalam majlis yang sebegini baik. Semua itu merupakan nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sangat dan wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan sifat syukur ataupun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan perkenan untuk memberikan kita tambahan kepada nikmat ini. Sebab nikmat ni, tuan-tuan, bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi, Allah nak tengok pada kita, dan daripada tindakan kita Allah akan tentukan apakah hak ataupun bahagian kita seterusnya. Allah kata dalam Quran, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah kata, aku nak bagi tahu siap-siap, Tuhan kamu nak bagi tahu siap-siap bahawasanya nikmat yang diberikan, apa-apa sahaja nikmat yang Tuhan bagi, dia akan ada dua kemungkinan. La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat kamu, Allah bagi kamu sihat, maka kamu gunakan kesihatan itu untuk jalan yang Allah redha. Allah bagi kamu harta, kamu gunakan harta itu untuk jalan yang Allah redha, maka Allah kata apa? La in syakartum, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku bagi, dengan kamu belanjakan nikmat-nikmat ini ke jalan yang aku redha, la azidannakum, pasti dan pasti aku akan tambahkan lagi nikmat itu pada kamu. La azidanna, kan? Kalau kita belajar dalam bahasa Arab pun Allah tak kata azid, aku akan tambah. Bahkan Allah kata la azidannakum, ada huruf lam, ada huruf nun, menunjukkan, orang panggil apa, penegasan yang amat-amat sangat daripada Allah, yang Allah janji bahawasanya sekiranya nikmat yang diberikan itu dibalas ataupun diuruskan dengan cara yang baik, pasti dan pasti dia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, wala in kafartum, sekiranya kamu kufur pada Allah Subhanahu wa taala, kamu gunakan nikmat itu dengan cara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kata apa? Allah kata inna azabi lasyadid, jaga-jaga. Sebab apa? Orang yang macam kamu ni, yang mana selepas mana dia dapat nikmat tapi dia makin kufur,
Makin banyak nikmat yang Allah bagi kepada dia, makin dia kufur. Kalau kita tengok atas muka bumi ni tuan-tuan, orang yang paling kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Antaranya Firaun. Kita kata dalam banyak-banyak orang jahat atas muka bumi ni, tak ada lah yang lebih jahat daripada Firaun. Sebab apa? Sebab Firaun ni tuan-tuan, orang lain jahat jugalah. Abu Jahal memang jahat, Abu Lahab memang jahat, tapi semua ni tak pernah pun sampai ke tahap mengaku diri dia sebagai Tuhan. Tapi kita punya kawan ni, kita tak kawalan dengan dia, kita kenal je lah dia. Nama Firaun ni, dia kata apa? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dan diceritakan dalam Al-Quran bagaimana dia kata sungai Nil mengalir di bawah kehendak aku, dan Mesir ini bergerak dengan kehendak aku. Maka orang yang mendapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia makin kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata jaga-jaga. Sebab apa? Sebab orang yang macam ni sangat-sangat terdedah, sangat-sangat orang panggil apa, berpotensi, sangat-sangat layak dan sangat-sangatlah orang panggil dekat dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah sifatkan azab dia, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku bukan azab yang main-main, bukan azab yang mampu ditanggung oleh kamu, bahkan dia adalah azab yang sangat-sangat pedih. Wal'iyadu billah. Jadinya kita kata kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah, dan kita kena azam betul-betul tuan-tuan untuk gunakan setiap detik dan setiap nikmat yang Allah bagi ni untuk jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, macam kita sebut tadi, antara nikmat yang Allah bagi pada kita pada hari ini, saya nak cakap kuat-kuat pun saya jarang cakap slow-slow macam ni kan. Tapi sebab lagi saya minum orang boleh minum tuan-tuan. Kira darurat tak pukul 6 baru ni. Tekan lagi. Sebab ni ada kuliah pukul 8, ada lagi satu kuliah. Malam pun ada kuliah hari. Malam tak apalah boleh minum. Ni kalau minum lagi ustaz kata sesak dah ni. Antara nikmat tuan-tuan yang kita kata ialah majlis ilmu. Kita tengok hari ni tuan-tuan, hari ni hari Ahad, hari yang paling bermakna untuk orang yang kerja, pejabat. Orang yang kerja pejabat, orang yang kerja Isnin sampai Jumaat, orang yang kerja daripada pukul berapa? 8 sampai 5 lah dalam pejabat yang biasa. Setengah-setengah pejabat dia ada fleksi 9 sampai 6. Abu Talhah 24 jam dia kerja. Hari Ahad merupakan hari yang sangat-sangat seronok untuk dia duduk berehat. Bahkan Sabtu dengan Ahad. Sebab tu kita tengok hari Sabtu ni pun tuan-tuan, nama pun Sabtu. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Wa ja'alna naumakum subata. Apa maksud Sabtu tuan-tuan? Wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu sebagai Sabtu untuk kamu. Maknanya Sabtu ni untuk orang kita berehat. Tidur tu sebagai rehat, dan seminggu ni Sabtu ni sepatutnya hari kita rehat. Kita berasa lagu tu. Tapi kita pilih selepas mana kita sembahyang subuh secara berjamaah, yang mana kita tahu Nabi SAW bagi tahu orang yang berada dalam jemaah salat subuh, dia dalam zimmatullah, dia dalam peliharaan Allah. Kita bayangkan kalau kita masuk satu kawasan, tiba-tiba orang besar kawasan tu kata apa? Orang ni ialah di bawah tanggungan aku, di bawah zimmah aku. Maka kita akan rasa selamat, dan siapa-siapa kacau kita, dia tak boleh berurusan terus dengan kita, tapi dia kena berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi bagi tahu siapa-siapa yang salat jemaah untuk salat subuh, maka dia berada dalam zimmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama-ulama sebut hadis ni nak menunjukkan fadilat ataupun kelebihan orang yang bersalat jemaah subuh, yang mana orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, Allah SWT sangat marah dan sangat murka kepada mereka yang menyakiti orang-orang yang sembahyang subuh secara berjamaah ni, lebih daripada orang-orang yang sembahyang subuh tidak berjamaah ataupun orang yang tak sembahyang subuh langsung. Jadinya kita ni tuan-tuan, bila balik nanti makcik-makcik kalau nampak ayah-ayah haji ni garang sikit, kata, "Bang, saya sembahyang subuh jemaah ni." Jaga-jaga sikit. Sebab kita berada dalam zimmatullah, dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selepas pada sembahyang Jumaat, kita berada dalam orang panggil majlis yang sebegitu indah, dalam majlis ilmu, dalam majlis mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bagi tahu, dia kata apa? Ma min qaumin ijtama'a fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Nabi kata
tidak akan ada satu perkumpulan manusia, satu kumpulan manusia, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak akan ada satu perkumpulan manusia di dalam masjid, fi baitin min buyutillah, daripada masjid-masjid, salah satu masjid daripada masjid-masjid Allah, melainkan dia akan dapat 3 perkara. Pertama sekali Nabi kata apa? Dia duduk dekat dalam, manusia yang duduk dalam majlis ilmu yang macam ni, dalam masjid, dia belajar tentang kitab Allah Subhanahu wa taala, dia belajar tentang maksud dan makna ayat-ayat Al-Quran, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Dia ni akan dapat 3 benda. Pertama sekali dia akan dapat dia akan dapat sakinah, dia akan dapat ketenangan. Illa nazalat alaihim as-sakinah, dia akan dapat ketenangan, sama ada ketenangan di dunia ataupun ketenangan di akhirat. Di kala manusia semua sibuk mengejar, orang panggil apa, urusan dunia masing-masing, maka orang yang berada dalam majlis ilmu, belajar tentang kitab Allah, belajar tentang maksud dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Nabi janji orang ni akan nazalat alaihimus sakinah, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan kepada hati-hati mereka. Kemudian perkara yang kedua, Nabi kata wa ghashiyat humur rahmah, dan dia akan hidupnya akan sentiasa ghashiyah. Ghashiyah ni apa dia, Abu Zahra? Ghashiyah, Ghashiyah ni saya pun nak terjemah. Ghashiyah ni dia akan di cover, dia akan sentiasa dilitupi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dia kata apa? Wa haffathumul malaikah, dan malaikat-malaikat sentiasa akan, malaikat akan sentiasa berada di sekeliling dia sebagai tanda redha dan hormat kepada penuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan wa yadhkuruhumullah fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut nama-nama orang yang berada dalam majlis ilmu di hadapan para malaikat dia dengan sebutan yang dalam keadaan Allah nak bangga bahwasanya ini hamba aku sedang berada dalam rumah aku, sedang belajar tentang kitab aku, sedang cuba untuk fahami ayat-ayat aku. So kita kata apa tuan-tuan, orang yang berada dalam majlis ilmu seumpama ini, dalam masjid Allah, nak belajar tentang kitab Allah, nak faham tentang ayat Allah, dia akan dapat pertama sekali kita sebut tadi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, dia akan dapat ketenangan, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia akan dapat rahmat, wa ghashiyatuhumur rahmah, dia akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan dapat wa haffathumul malaikah, malaikat akan sentiasa bersama dengan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para malaikat dengan rasa bangga. Allah akan sangat berbangga dengan hamba-hamba dia yang berada dalam masjid untuk mengingati dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mari sama-sama untuk pertama sekalinya tuan-tuan, kita ikhlaskan diri kita berada dalam majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan kira kita, akan consider kita, akan iktiraf kita sebagai orang-orang yang berada dalam majlis ilmu semata-mata untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, bila kita sebut tentang Ramadan, tak dapat tidak kita selalu sebut tentang Al-Quran. Kita dah selalu banyak dengar ustaz-ustaz kita cerita, tok-tok kita sebut tentang bagaimana dekatnya Al-Quran ini dengan bulan Ramadan, sebab Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Al-Quran, bulan Ramadan, selain pada puasa, selain pada adanya doa, selain pada adanya sedekah, dia adalah adanya pada dalam bulan itu Al-Quran. Dan yang mana Al-Quran ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sifatkan dia ada 2 benda. Bila sebut tentang Al-Quran, dia ada 2. Allah kata apa tuan-tuan? Dia kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah kata telah sempurnalah kitab aku, kata-kata aku, kalimah aku, yakni Al-Quran. Wa tammat kalimatu rabbika, kalimah-kalimah Allah ataupun Al-Quran ni macam mana tuan-tuan? Sempurna macam mana? Allah kata wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-Quran telah sempurna dari sudut macam mana? Allah kata sidqan wa adla. Sidqan maksudnya apa? Benar, tepat, betul, dan adla ialah adil. Maka ulama-ulama sebut apa? Al-Quran ni dia ada 2 komponen besar ataupun 2 komponen utama dalam Al-Quran. Pertama, dia ada cerita. Dia ada cerita, dia ada kisah, dia ada orang panggil apa? Hikayat-hikayat orang-orang yang terdahulu. Itu ada Al-Quran. Dan yang kedua, dia ada hukum hakam dan perundangan.
yang ada dalam Al-Quran, maka dia adalah sidqan, dia adalah benar dari sudut cerita-cerita. Semua cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran merupakan cerita-cerita yang benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tentang umat-umat yang terdahulu. Dan begitu juga Al-Quran, dia ada juga hukum hakam yang Allah kata adla. Semua hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, semua perundangan yang ada dalam Al-Quran, semuanya Allah iktiraf sebagai hukum hakam yang adil. So Al-Quran ni kita ada dua komponen. Pertama kita ada cerita, kedua kita ada hukum hakam. Selalunya kita tuan-tuan, bila kita buka Al-Quran, kita sibuk nak cari tentang ayat hukum. Tak. Hari ni orang tak pernah tahu pun benda lain, dia tak tahu pun baca Al-Quran sebenarnya. Mungkin Fatihah pun tak reti lagi. Tapi dia yang dia faham apa dia? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukuman Allah, maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, contohnya. Dia hafal semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Sibuk diri dia tentang benda-benda yang berkaitan dengan hukum, potong tangan, rejam dan sebagainya, tapi dia terlupa bahawasanya Al-Quran juga ada satu lagi sisi yang lain, ada satu lagi orang panggil benda yang lain yang kita panggil sebagai kisah ataupun cerita orang-orang yang terdahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala datangkan cerita-cerita ni bukan saja-saja, bukan untuk bedtime story kita untuk dengar tak ada apa-apa, tapi Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim ibrah. Allah kata sesungguhnya pada kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi-nabi bersama kaum-kaum dia, ada apa? Ada ibrah. Ibrah untuk siapa? Ibrah ni maksudnya pengajaran. Ada benda yang Allah nak sampaikan, bukan sekadar Allah cerita macam tu. Selepas mana Allah cerita habis, setakat kita nak tahu cerita, tapi sebenarnya Allah kata apa? Laqad kana fi qasasihim la'ibrah. Sesungguhnya pada cerita-cerita itu adanya pengajaran yang patut kamu ambil. Tapi tak semua orang akan dapat tahu pengajaran ni, tak semua orang akan dapat embrace pengajian ataupun benda yang Allah nak sampaikan daripada kisah-kisah yang disajikan dalam Al-Quran, melainkan Allah kata apa? Liulil albab, melainkan orang-orang yang ada hati dan perasaan yang hidup dalam jiwa dia. Maka hadithan yuftara dan seterusnya. Allah kata kisah-kisah Al-Quran yang Allah sajikan dalam kitab dia bukanlah satu cerita yang main-main, yang tipu dan sebagainya. Walakin tasdiqan lima baina yadayh, melainkan semua kisah-kisah yang berlaku yang Allah cerita dalam Al-Quran sebagai bukti untuk membenarkan risalah yang Allah turunkan sejak pada zaman dulu sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Wa tasdiqan lima baina yadayhi wa huda, dan sebagai petunjuk, wa rahmah liqaumi yu'minun, liqaumi mu'minin, dan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat kepada kaum yang beriman. Maka kita kata apa? Selain daripada kita sibuk mengetahui ataupun nak belajar tentang hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, kita juga patut ambil cakna tuan-tuan dalam masalah cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Sebab dalam cerita-cerita ni adanya apa? Adanya ibrah. Cumanya siapa yang akan dapat ibrah ni? Ulil albab, orang yang cuba untuk hidupkan hati dia dengan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapat rasai pengajaran yang Allah cuba sampaikan melalui kisah-kisah yang disajikan. Jadinya tuan-tuan, itu sebenarnya mukadimah ya tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar pun tak apa. Ni kali ni kena dengar. Baru saya start ni. Tadi baru keluar credit roll. Siapa pengarah dan sebagainya. Sekarang baru nak start. Jadinya tuan-tuan, atas semangat itu, atas dasar itu, insya-Allah pada pagi ini, sebagai nak mengambil kursi Syekh saya sendiri, Syekh Hashimi tak ada, kan semalam baru dia bagi tahu melalui utusan dia, Rasul dia, Rasulullah Hashimi lah, bukan Rasulullah. Dia kata dia tak sempat datang, dia kata minta tolong jangan sia-siakan peluang ni sebab ramai jemaah ada. So insya-Allah pagi ni tuan-tuan, kita nak ambil sikit masa sampai syuruk lah kot. Sampai duha letih tak, sampai duha tu pukul 12 tengah hari tu. Sampai syuruk, kita nak tengok satu kisah yang ada dalam Al-Quran sebagai pengajaran kepada kita. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat dekat dengan Al-Quran ni, kita nak tengok ada satu cerita yang mungkin kita pernah dengar sebelum ni, ataupun mungkin kita tak pernah dengar. Hari ni kita baru nak dengar tentang bagaimana satu kaum yang Allah pernah hidupkan atas muka bumi ni, yang mana Allah kata apa? Ya Bani Israel, udhkuru ni'matallah. Allah kata wahai Bani Israel. Kalau tuan-tuan baca Quran selalu akan jumpa ayat ni kan. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kamu kena ingat,
kamu kena sentiasa kenang nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kamu. Dan pada pagi ni insya-Allah kita akan bincangkan satu ayat ataupun satu cerita yang berkaitan dengan kaum Bani Israel, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita, nak ajar kita melalui benda yang pernah terjadi kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sebelum tu Allah kata wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam bersama kaum dia Bani Israel. Kita tahu Nabi Musa diutuskan pada kaum dia Bani Israel. Satu hari, satu kejadian, benda ni disebut oleh Ibnu Kathir dalam kitab dia Bidayah wa Nihayah dan beberapa tafsir yang lain tentang bagaimana satu ketika berlaku pembunuhan di zaman Nabi Musa. Cerita dia katanya ada seorang ni dia kaya, dia orang tua tapi dia banyak kaya, dia banyak harta, menyebabkan anak-anak saudara dia, orang-orang ahli keluarga dia rasa bilalah nak mati kawan ni. Bilalah nak mati sebab nak ambil harta. Tak. Maka dia orang berkomplot last sekali tengok mati tak mati ni, tak mati-mati lagi ni. Dan kita tahu orang zaman dulu umur dia panjang. Maka akhirnya last sekali kata tengok mati, lihat sangat orang tua ni, kita bunuhlah senang cerita, barulah dapat harta. Maka dalam kalangan ahli keluarga ni pun berkomplot, akhirnya dibunuh. Banyaklah cerita dia. Banyak cerita sebab kita tahu benda ni benda yang berkaitan dengan cerita Bani Israel. Kita akan ada banyak sangat riwayat-riwayat yang kita sebut sebagai Israiliyat, cerita-cerita yang dinukilkan dalam kitab-kitab Yahudi ataupun Taurat zaman dulu. Dan apa hukum kita cerita pasal Bani Israel? Nabi kata apa? Hadithu an Bani Israel wala haraj. Kita boleh cerita tapi tak boleh nak percaya. Kita boleh percaya setakat mana yang ada dalam hadis kita je lah. Cerita dia bercampur-campur, ada yang sahih ada yang tak. So adalah kata bunuh dia bunuh dengan cara tolak tengah jalan, ada yang tolak dalam telaga dan sebagainya. Yang penting mati. Yang penting mati untuk dapat harta. Bila mati, terkejut, mati. Kan? Pagi esok bila tengok orang ni mati, kan macam kita tengok Abdul Wahab dengan Abdul Wahub lah. Kan? Tuan-tuan tengok ke orang sunnah tak tengok? Saya tengok. Dah hafal? Dahsyat. Kan? Masa dulu kita pergi convention sunnah dekat Penang dulu, kan? Yang sebelum ni, bukan yang baru ni, yang bukan previous, sebelum previous tu dekat Penang. Waktu tu Ustaz Mazli ke siapa, dia kata cerita apa, ombak sepi, tiba-tiba ada orang tu, ada Ustaz, ombak rindu. Wish, janggut panjang, Abu Talha kot. Orang sunnah pun tengok ombak rindu juga kan. So kita tengok macam dalam cerita tiga Abdul tu kan, kan Dinda lah yang bunuh ayah dia, kan, komplot pula, tunggu nanti nak. Tapi benda ni dia tak payah mimpi lah jumpa Sulaiman Akhlaqin apa semua, dia jumpa Nabi tu. Bising pakak-pakak bergaduh ni, siapa bunuh. Last sekali ada seorang tu cerdik sikit, dia kata, apa kita susah? Kita ada Nabi. Kita ada Nabi. Memang kita jumpa Nabi kita. Waktu tu Nabi Musa. Maka pakak-pakak jumpa Nabi Musa, cerita benda ni. Kami ni ada pakcik, orang ni tua, gini, tiba-tiba jumpa mati tengah jalan. So sekarang ni kami nak selesaikanlah ni, siapa pembunuh? Abdul Wahab ke, Abdul Wahub ke, Abdul Wahid. By the way tuan-tuan, for the record, nama Tuhan tak ada Wahid dengan Wahub, dia ada Abdul Wahab. Jangan kadang-kadang kita tengok nama kawan ni Muhammad bin Abdul Manaf. Adakah tuan-tuan Tuhan nama Abdul Manaf? Adakah nama Tuhan Al-Manaf? Kena perhati juga, ada Abdul ni kita kena bagi nisbah pada nama Allah aja. Dan nama Allah ni bersifat apa kita kata? Tauqifi. Dia tak boleh nak reka-reka sendiri. Nama Tuhan mesti kena datang daripada nas, sama ada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Tak boleh kita rasa macam sedap punya nama ni, bubuh bila. Tak boleh. Sebab nama Tuhan ialah benda yang bersifat tauqifi. Baik. Bergaduh. Dan sekali Nabi Musa kata apa? Nabi Musa kata, kalau macam ni nak cari pembunuh, okey. Nabi Musa kata apa? Pergi cari binatang namanya lembu, sembelih. Kan? Masuk mahkamah, kita kata, tiba-tiba datang defendant, datang plaintiff dan sebagainya. Tiba-tiba hakim kata hukuman dia apa, ataupun penyelesaian dia macam mana, kamu kena pergi cari lembu. Agak-agak kita macam mana tuan-tuan? Panas lah. Kita masuk mahkamah nak selesai kes bunuh, tiba-tiba hakim suruh pergi cari lembu. Maka dalam Quran kata apa? Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa kata, Allah perintahkan kamu untuk bunuh
untuk untuk sembelih seekor lembu. Maka apa jawapan dia? Dia kata apa? Qalu atattakhiduna huzwa. Biar betul Nabi. Orang cerita kes bunuh ni, apa kaitan dengan lembu? Bukannya nak raya korban. Kita tengok perangai Nabi, perangai Bani Israel. Kan? Dia akan sentiasa lawan Nabi dia. Bahkan dia akan, kalau kita tengok nanti pun, kebanyakan dia kata apa? Qalu du'u lana rabbak, apa? Dalam ayat lain Nabi kata idhhab anta wa rabbuka faqatila, contohnya. Nabi sentiasa Bani Israel akan kata, hang Musa doalah kat Tuhan hang. Dia tak akan kata Tuhan dia akan kata Tuhan Musa. Tu perangai Bani Israel walaupun dia beriman pada Nabi Musa. Ni jahat tak jahat ataupun perangai kerahnya Bani Israel daripada dulu sampai sama sekarang. Baik. Maka dia kata qalu atattakhiduna huzwa. Adakah kamu nak main-main wahai Nabi? Maka Nabi kata apa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi kata aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada main-main, daripada jadi orang yang jahil. Bahkan apa yang aku sebut bila mana aku perintahkan kamu sembelih binatang, bukanlah aku nak main-main ataupun aku nak bercakap dengan benda-benda yang tak ada faedah. Bahkan dia ni adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi Musa kata apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah yang perintahkan kamu untuk sembelih binatang ataupun sembelih lembu ni tadi. Baik. Habis cerita macam tu, bermulalah kisah yang kita nak cerita ni. Bila mana Nabi Musa alaihi salam perintahkan orang yang datang mengadu ni untuk cari seekor lembu untuk menyelesaikan masalah ni, saat nak cari siapa pembunuh ni, maka bermulalah soal jawab datang daripada kaum dia. Maka dia kata apa? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Okey. Tadi bila Nabi Musa suruh sembelih lembu, dah satu pasal dah nak kena convince bahawa ini bukan main-main ni, ini bukan cubaan ni, sungguh-sungguh ni Allah suruh ni. Dia kata betul kau? Selesai masalah tu, bila Nabi kata potonglah, sembelihlah, Allah yang suruh ni. Baik. Adakah Bani Israel akan terima orang panggil arahan dia? Tak akan semudah tu. Maka dia start. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Baik, kalau nak suruh kami sembelih lembu, terangkan kepada kami apakah sifat-sifat ataupun ciri-ciri lembu itu. Apakah ciri-ciri lembu itu? Maka Nabi Musa kata apa? Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata, bukan aku kata, tapi Allah yang bagi tahu. Qala innahu yaqul. Nabi Musa kata sesungguhnya Allah bagi tahu bahawasanya lembu yang perlu disembelih apa dia? Innahu yaqulu innaha baqaratun. Sesungguhnya dia adalah seekor lembu, la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Maka Nabi Musa kata apa? Allah SWT, dah kamu tanya, maka Allah jawab bahawasanya lembu yang perlu dicari untuk disembelih dalam kes kita ni macam mana? La faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Nabi kata kena cari lembu yang sedang-sedang, tua pun tak, muda pun tak. Senang tak tuan-tuan nak cari lembu macam ni? Nak tengok muda, kita bukan boleh tanya lembu. Kalau kita tanya lembu, kita lah lembu time tu. Kita tak boleh nak tanya. Nak cari lembu tua pun tak boleh. La faridun wala bikrun, tidaklah sampai muda sangat dan tidaklah tua sangat. Awanun baina dhalik, tengah-tengah, sedang-sedang je. Kalau anak dara senang tuan-tuan tak? Nak cari tua pun tak. Tapi dalam ni pun susah juga tak anak dara sebab make up kuat sangat tak? Tak tahu. Maka Allah, dia orang disusahkan. Allah kata cari yang lembu yang tak tua, yang tak muda, yang tengah-tengah. Awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Maka buatlah sekarang ni. Faf'alu, buat. Tak usah cakap banyak dah. Allah dah bagi tahu dah, cari yang sedang-sedang, yang tua ke, yang muda ke. Faf'alu ma tu'marun. Maka hendaklah kamu segera lakukan apa yang diperintahkan. Faf'alu ma tu'marun. Baik, adakah Bani Israel selesai dekat situ? Tak. Dia sambung lagi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Habis cerita muda tua, tengah-tengah, adakah Bani Israel terus menjalankan perintah Allah SWT? Tak. Bani Israel kata apa? Okey, baik. Kalau macam tu, cerita kat kami pula, macam mana warna lembu tu? Nak cari lembu-lembu ni, lembu yang macam mana? Lembu yang macam mana? Maka Nabi Musa pun kata apa? Qala innahu, dah hang tanya, maka aku tanya pada Allah, dan Allah jawab, innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dah hang tanya warna, aku pun tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jawab, okey, kalau nak tahu warna dia kena cari safra, warna dia kuning. Walaupun setengah riwayat lagi kata ada warna hitam, tak apa, tapi yang lebih zahirnya adalah kuning.
safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Kuning yang solid, yang cantik, yang tak ada tampung-tampung ni, yang orang tengok seronok, nampak cantik lembu tu. Tadi suruh cari yang sedang-sedang, tua pun tak, muda pun tak. Sekarang nak cari kuning yang cantik tu, yang tak ada cacat celah ni. Kedua, adakah selesai kes tu? Tak selesai lagi. Tanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Maka Bani Israel pun sekali lagi, orang yang datang mengadu ni kata, wahai Musa, wahai Nabi Allah, terangkan kepada kami macam mana ni. Tadi kata sedang-sedang, tua tak tua, muda tak muda, warna begini, warna kuning cantik dan sebagainya. Innal baqara tashabaha alaina. Lembu ni dekat-dekat sama sebenarnya. Betul, kita kata lembu dengan hang pun lebih kurang je. Dia kata innal baqara tashabaha alaina. Kami confuse. Lembu ni nak tahu muda tak reti, nak tengok kuning, nak cara hok solid payah. Dan dia kata apa? Terangkan lebih sikit lagi, bagi lagi spesifikasi dia, wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan kami insyaallah akan dapat cari dan kami dapat lakukan, orang panggil apa, perintah tu tadi. Maka Nabi Musa pun jawab sekali lagi. Tengok Nabi kita ni duk layan lagi kan. Tu panggil Nabi, kalau kita mampu pergi kat hang lah kan, susah-susah sangat. Tapi Nabi kita tak. Nabi Musa kata apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru fil ardi wala tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Maka Nabi Musa sekali lagi dia jawab apa? Dia kata sesungguhnya Allah bagi tahu bahawasanya lembu yang perlu dicari selain daripada umurnya yang sedang-sedang, bukannya tua, bukannya muda, warnanya yang kuning yang menyeronokkan pandangan. Kemudian dia kata apa? Innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Lembu ni dia bukan jenis yang orang panggil lembu jalanan. Dia bukan digunakan untuk pembajakan dan sebagainya, dan dia juga tidak digunakan untuk ambil air dekat telaga. Bukannya lembu yang orang buat kerja dah ni. Bahkan dia adalah lembu yang macam mana nak cakap ni, dia panggil hasna. Hasna ni, ada orang nama hasna ke? Sorry lah, bukan tafsir yang sebut, bukan saya. Oh, ada orang kat tangan, bukan tuan, bukan, ni lembu, bukan cik. Hasna ni maksudnya apa? Maksudnya lembu yang VIP lah, yang orang jaga elok-elok. Kita tengok kan macam kuda, ada kuda yang orang guna, orang tak guna untuk buat main-main, untuk buat basahan ni. Ada kuda yang orang buat pertunjukan je. Lembu ni macam tu, yang cantik, yang elok, yang bukannya lembu kotor-kotor ni, tapi bahkan lembu yang elok, yang dijaga. Maka Nabi Musa kata apa? Qalul ana ji'ta bil haq. Maka Bani Israil kata apa? Oh, kalau macam ni baik, kami akan jumpa. Kami akan jumpa dan kami akan buat. Qalul ana ji'ta bil haq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka Allah kata apa? Maka selepas daripada soal banyak ni, maka soal-soal yang banyak ni, Nabi qalul ana ji'ta bil haq. Maka mereka pun lepas tu buat fadhabahuha, dan dia betul-betul sembelih. Selepas tu wa ma kadu yaf'alun, dan Allah kata apa? Hampir-hampir dia tak mau buat. Hampir-hampir wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir dia tak mau buat. Maka ulama-ulama rahimahumullah, tuan-tuan puan-puan sekalian, berdasarkan kisah ni nak cerita tentang satu kaum yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat kita bahawasanya banyak perkara yang menjadi susah dalam urusan agama kita, bahkan dalam urusan dunia kita, bukanlah datang daripada agama tu sendiri sebenarnya, tapi datang daripada kesilapan ataupun kita punya kesalahan. Kalau kita tengok dalam kisah Bani Israel ni tuan-tuan, bagaimana Allah susahkan urusan mereka dengan pelbagai spesifikasi, dengan pelbagai orang panggil apa, ciri-ciri, dengan pelbagai sifat-sifat yang perlu dipenuhi untuk selesaikan kes ni. Adakah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala mula-mula? Kita kata tak. Sebenarnya semua datang disebabkan mereka yang menyusahkan urusan mereka sendiri, dengan soalan-soalan yang banyak, dengan soalan-soalan yang tak perlu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang padahal yang sebenarnya diajukan bukan untuk memenuhi perintah Allah, bahkan untuk lari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama-ulama sebut apa? Fashaddadu wa shaddada alaihimullah. Mereka menyusahkan diri mereka, maka Allah akan susahkan diri mereka. Sebab tu kita kata apa, tuan-tuan, pengajaran yang Allah nak bagi tahu kepada kita dalam ayat ni, bagaimana satu kaum manusia yang disusahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada
sifat mereka sendiri, yang mana mereka mencuba menyusahkan diri mereka. Dan kalau kita tengok sifat yang ada pada orang yang macam ni, yang cuba untuk susahkan agama, yang cuba untuk susahkan satu benda yang sebenarnya senang. Ulama-ulama kita sebut dalam tafsir bagaimana sekiranya tidak ada soalan itu. Bila mana Nabi Musa kata tadi, kalau kamu nak cari pembunuh, sembelih binatang, dan disembelih mana-mana sahaja lembu, maka benda itu dah mencukupi dah sebenarnya. Sebab Allah tak perlukan apa-apa pun untuk hidupkan ataupun untuk bagi tahu jawapan siapa yang bunuh tadi. Adakah Allah perlu pada benda-benda macam ni? Kita kata pasti dan pasti Allah tak perlu pun pada apa-apa untuk menghidupkan ataupun untuk memberitahu tentang pembunuhan dan sebagainya. Tapi bila mana mereka menyusahkan benda ni, maka Allah susahkan mereka. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, kaum Bani Israel ni, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah surah Al-Baqarah, kalau kita tengok, Ibnu Kathir sebut dalam tafsir dia, ada 5 tempat. Ada 5 tempat yang mana dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang bagaimana kaum Bani Israel dapat lihat depan mata dia. Dapat lihat depan mata dia Allah hidupkan orang yang mati. Kita beriman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan kita semula pada hari akhirat nanti dengan keimanan sebagai orang yang beriman. Tapi kita kata Bani Israel, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi nikmat kepada mereka, mereka dapat tengok kebangkitan ataupun kehidupan semula orang yang telah meninggal sekurang-kurangnya 5 kali, yang seperti mana disebut dalam surah Al-Baqarah. Kat sini dia kata apa? Wallahu ta'ala qad dzakara fi hadhihi surah ma khalaqahu min ihya'il mauta fi 5 mawadhi'. Allah SWT sebut dalam surah Al-Baqarah ada 5 tempat tuan-tuan, yang mana 5 cerita ni semua berkaitan dengan Bani Israel, dan Allah tunjuk dekat dia orang bagaimana Allah hidupkan orang yang mati. Pertama sekali dia kata apa? Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Kita tahu cerita Nabi Musa yang dia pergi ke Tur Sina untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian disambar kilat, dan kemudian Allah bangkitkan mereka semula selepas mati. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Allah cerita Bani Israel dimatikan oleh Allah, kemudian Allah hidupkan dia semula supaya mereka bersyukur. Pertama. Yang kedua, wa hadhil qissah, dan kisah ini kisah Bani Israel yang mana diperintahkan untuk cari lembu itu dan ini untuk menghidupkan apa yang dah mati. Dan kita tahu nanti dalam kisah nanti memang Allah kata apa? Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Baik. Dan kisah yang ketiga apa dia? Wa qissatil ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Dan kisah, ada satu kisah yang pernah berlaku pada zaman Bani Israel juga. Dalam riwayat kata ada sampai 4,000 manusia yang lari daripada penyakit ta'un, dan Allah matikan mereka. Kemudian datang Nabi yang lain, Nabi minta supaya hidupkan balik orang ni, dan dia orang bangkit balik, hidup balik. Dan kisah yang kelima apa? Wa qissatu Ibrahim wa tuyurul arba'ah. Dan ini kisah Nabi Ibrahim sebelum Nabi Bani Israel lagi. Kisah bagaimana Ibrahim alaihissalam, kita tahu satu hari Nabi Ibrahim kata apa? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah, dia tanya Allah, macam mana hang hidupkan benda yang dah mati? Maka Allah kata awalam tu'min, tidakkah kamu beriman? Maka Nabi Ibrahim kata qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman pada kamu wahai Allah, tapi sekadar untuk orang panggil apa, menenangkan hati aku. Aku percaya kamu boleh hidupkan kamu punya benda yang dah mati. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Aku sekadar nak tengok depan mata aku supaya aku betul-betul sampai peringkat ainul yaqin. Maka kita tahu semua cerita dia. Nabi Ibrahim sembelih 4 ekor binatang, 4 ekor burung, dan dicampur 4 burung ni, bangkai dia ni, kemudian ditabur dekat 4 bukit. Tiba-tiba Allah SWT hidupkan balik 4 ekor burung tu, menunjukkan Allah mampu untuk hidupkan orang yang mati. Baik, semua benda ni berlaku depan manusia, dan kebanyakannya berlaku pada zaman Bani Israel. Adakah benda ni yang berlaku depan mata dia? Selepas mana soal yang banyak, kemudian benda ni berlaku depan mata dia betul-betul. Adakah Bani Israel makin beriman atau makin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kata tak. Allah SWT dalam ayat yang sama selepas tu, bila mana Allah kata faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah kata apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Bani Israel selepas mana dilihat semua kemampuan Allah, semua kekuasaan Allah, semua orang panggil kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia makin beriman kepada Allah?
Adakah selesai dia punya keraguan dia kepada Allah? Adakah orang panggil apa, makin kukuh dia punya keyakinan terhadap mukjizat Nabi Musa dan sebagainya? Allah kata apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian selepas daripada semua benda tu, thumma qasat qulubukum, kemudian selepas daripada penyaksian mereka terhadap mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Musa, qasat qulubukum min ba'di dzalik, hati-hati kamu makin bertambah keras. Benda yang sepatutnya menjadikan hati kamu makin bertambah yakin pada Allah, benda yang patutnya menyebabkan kamu makin, orang panggil apa, tenang untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebaliknya apa yang berlaku? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, hati mereka menjadi makin makin keras. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allahu akbar. Allah kata apa? Hati mereka selepas tengok mukjizat Nabi Musa, Nabi Musa kata dah sembelih lembu, jumpa lembu, ketuk, ambil sebahagian daripada lembu, pukul mayat tadi, mayat tu bangun dan bagi tahu siapa yang bunuh dia. Semua tu lepas tu berlaku. Adakah orang Bani Israel beriman dengan keimanan yang sebenar kepada Allah? Tak. Allah kata apa? Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, kemudian hati mereka makin bertambah keras, makin bertambah jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerasnya macam mana? Fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah, seolah-olah hati mereka tu keras macam batu ataupun lebih keras daripada batu. Allahu akbar tuan-tuan. Selepas mana melihat semua benda-benda orang panggil apa, mukjizat, semua kelebihan yang Allah tunjuk depan mata dia orang, apa yang berlaku? Adakah mereka makin bertambah iman dia? Kita kata tak. Benda tu tidak menjadi jaminan pun. Sebab tu kita tengok banyak sangat bila mana kafir Quraisy pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia cabar Nabi Muhammad macam-macam, itu dan ini. Sebahagian daripada cabaran Allah tak sahut, dan sebahagian daripada cabaran Allah buat. Tapi adakah orang yang melihat pada mukjizat Nabi kita beriman? Kita kata tak. Kan kita tahu orang nak pergi jumpa Nabi, dia kata kalau hang boleh belah bulan ni, kami beriman dekat hang. Nabi belah bulan. Adakah selepas tu orang beriman? Kita kata tak. Kita tetap. Sebab apa? Soal iman bukan soal benda yang kita tengok dekat mata kita percaya, tapi iman ialah benda yang ada dalam hati kita, yang mana dia adalah pancaran nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah hanya berikan nur ataupun cahaya ini kepada siapa-siapa yang dia nak. Maka dalam kisah Bani Israel, selepas mana berlaku semua benda-benda ni, adakah mereka beriman? Kita kata tak. Begitulah sifat orang yang tidak beriman kepada Allah, dia makin akan bertambah jauh daripada Allah walaupun selepas jumpa ataupun selepas nampak mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan oleh para nabi. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, maka hati mereka menjadi sangat keras seolah-olah batu, bahkan lebih teruk daripada batu. Sebab apa? Allah kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah kata orang yang macam ni, selepas mana dia tengok mukjizat-mukjizat, selepas mana dia sampai kebenaran kepada dia, selepas mana dia dah saksikan dengan mata kepala dia sendiri tentang kehebatan dan kebenaran risalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hati dia makin keras, maka hati dia sebenarnya lebih keras daripada batu. Bukan setakat keras macam batu, tapi keras lebih daripada batu. Kenapa? Allah kata sebab batu, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebab ada jenis batu, kita kata batu dia ni kepala batu sungguh keras, kita kata hati batu sungguh. Allah kata batu pun lembut. Sebab apa? Ada batu yang boleh terpecah dan keluar sungai, mengalir air daripada dia. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada batu yang mana akhir sekali batu tu akan pecah dan keluar mata air di celah-celah batu tu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada batu yang boleh hancur lebur kerana takutkan Allah. Kerah-kerah batu pun bila mana dia menyaksikan kebenaran Allah, batu akan hancur lebur. Kita tahu dalam surah yang kita selalu baca tu kan apa? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah kata kalaulah Quran ini diturunkan kepada bukit-bukit yang batu tu, yang keras tu pun, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kamu akan lihat batu-batu tu akan hancur lebur kerana takut kepada Allah. Kalau kita kata hati mereka keras macam batu, Allah kata bahkan lebih keras daripada batu. Sebab batu pun boleh pecah akhirnya, tapi hati-hati mereka telah tertutup untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun selepas mana mereka melihat kebenaran dan orang panggil mukjizat yang diturunkan depan mata mereka. Semua itu tidak akan memberi manfaat. Dan kalau kita tengok perangai ini bukan baru berlaku, bahkan sebelum tu lagi, bila mana datang arahan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah mereka terus nak terima, nak buat? Bila Nabi kata buat, terus buat? Kita tetap pelbagai persoalan, pelbagai orang panggil alasan, pelbagai orang panggil soal jawab yang dilakukan oleh
mereka sebagai tanda orang panggil reluctant ataupun rasa tidak senang untuk menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditutupi ataupun yang diimbangi dengan alasan-alasan yang pelbagai. So kita kata apa tuan-tuan, kita ni untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada satu sifat yang mana kita siap sedia untuk menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa sekalipun. Ramai orang yang belajar, Masya Allah Tabarakallah, kita kata orang yang minat belajar ni sekarang macam-macam, sangat-sangat baik. Tapi berapa banyak orang yang belajar, dia bukan belajar untuk beramal dengan apa yang dia belajar, tapi dia akan cari alasan-alasan untuk tidak buat apa yang Allah suruh. Tak, soalan-soalan yang dikemukakan, benda-benda yang ditanya, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan bukan untuk memberi kefahaman dan kemudian untuk beramal dengan syariat Allah, tapi semua tu dijadikan alasan untuk tidak beramal. Sebab tu kalau kita tengok dalam konsep talfiq ataupun talfiq apa tuan-tuan? Campur aduk mazhab. Boleh ke tak tuan-tuan kita campur aduk mazhab? Oh tak apa, kat sini mesti kata boleh punya. Kita kata apa? Boleh tak kita campur aduk mazhab? Ulama-ulama kata, setengah ulama kata tak boleh, setengah kata boleh. Dan yang kata boleh pun dengan syarat apa? Campur aduk ni bukan tujuannya untuk apa? Untuk lari daripada tanggungjawab kita kepada agama. Kalau kita tengok ada orang yang dia kata aku dah belajar so dia kata mazhab Maliki kata kahwin tak payah ada saksi, mazhab Hanafi kata kahwin tak payah ada wali, maka dia buat kesimpulan kahwin ni tak payah saksi, tak payah wali. Dia buat mazhab dia. Tak belajar tinggi-tinggi, belajar fiqh muqaranah dan sebagainya, belajar habis semua perbandingan, akhir sekali benda yang dia belajar tu adakah membuatkan dia makin nak beramal dengan agama atau makin untuk dia makin pegang teguh dengan agama dia? Kita kata tak. Benda yang dia buat sebenarnya sebagai satu jalan untuk dia lari daripada agama Allah, seperti mana Bani Israel ni buat. Tanya itu dan tanya ini. Adakah tanya tu sebab nak buat? Kita kata tak. Mereka tanya sebab nak lari daripada tanggungjawab agama tu tadi. Maka kita kata apa? Kita kena perhati malik tuan-tuan, bahawasanya benda ni akan ada sentiasa dalam watak kehidupan kita, dan kita kena orang panggil apa, selepas mana kita sedar bahawasanya sifat-sifat ni tercela, maka sepatutnya kita kena aware. Kita tak boleh buat macam ni. Kalau kita nak tanya, kalau kita nak belajar, kita kena pastikan sebelum kita tanya, sebelum kita belajar, kita tanya kerana apa? Sebab kita nak buat. Sebab kita nak buat. Bukan sebab kita apa, kita tak mau buat. Kita belajar. Orang tanya, sekarang ni orang ada asyik tanya 8 ke 20? 8 ke 20? Tak, ada masjid buat 8, ada masjid buat 20. Dia kata 20 tak sunnah Syekh. Tayyib, 8 sunnah. Ya Allah, 8. Tengok-tengok 8 pun tak buat. Sebab apa? Alah sunat je. Tak. Lepas cerita habis 8 20. Yang buat 20 dia kata tak sunnah, baik. Yang buat 8 sunnah, baik. Tak apa. Last sekali kita kata tak buat, kenapa? Sunat je pun. Kita kata betul sunat, tapi yang tadi tu perbahasan 8-20 apa guna? Tak, kita duk bertekak sangat 8-20, tapi akhir sekali tak buat pun. Tak buat pun. So kita kata benda-benda macam ni kita kena perhati, sebab dia ialah sebahagian daripada cara syaitan untuk ajak kita keluar daripada ikatan agama kita. Cara syaitan untuk kita keluar sejengkal demi sejengkal daripada agama kita, seperti mana pernah dilakukan oleh Bani Israel, yang mana soalan-soalan yang terlalu banyak sampai Allah SWT menyusahkan mereka, disebabkan mereka sendiri cari susah, dan orang panggil akhir sekali Allah kata apa? Wa makadu yaf'alun. Sebenarnya Allah tunjukkan sifat sebenar mereka bukanlah nak buat sangat pun, tapi sebenarnya hanya cipta alasan. Sebab tu kita kata ada banyak persoalan yang patut kita kena jaga dulu diri kita. Adakah benda ni akan bermanfaat pada agama kita, pada pengamalan kita terhadap agama ni? Sebab itu kita tengok dalam Quran Allah kata apa? La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Allah kata wahai orang beriman, jangan kamu tanya satu-satu benda yang tak ada faedah, yang mana kalau Allah jawab akan menyusahkan kamu. Cerita dia banyak. Ayat ni ada banyak asbabun nuzul dia, banyak riwayat. Pertama, ada sahabat pada zaman Nabi, dia tanya dekat Nabi, ayah aku siapa? Ayah aku siapa? Man abi. Zaman dulu kita tahu zina satu benda yang biasa. Tak, bila orang masuk Islam, kadang-kadang dia tak tahu pun ayah dia siapa dia. Sebab zaman jahiliah dia ayah dia berzina dan sebagainya. Bila dia lahir, dia tak tahu pun ayah dia siapa, dah bercampur-campur dah. Dan Allah dah ampunkan pada yang zaman jahiliah. Tapi dia nak tanya juga, nak test juga Nabi SAW. Man abi? Maka adakah Nabi tak mampu jawab? Pastilah Allah, Nabi boleh jawab dengan wahyu daripada Allah. Tapi Allah kata jangan jawab. Kalau jawab, sakit banyak. Kalau Allah jawab ayah dia macam ni, maka akan berlakulah kekecohan. Dan
sebagainya. Tak, rupanya dia ni pernah berzina dengan ini, dia pernah berzina dan sebagainya. Maka Allah kata la tasalu an asya in tubdalakum tasukkum wa in tasalu anha hina yunazzalul Quran tubdalakum afallahu anha. Allah kata apa, jangan kamu tanya benda yang mana akhir sekali benda tu akan menyusahkan kamu. Jangan kamu tanya satu benda yang mana pertanyaan tu akan mengundang bala ataupun bencana kepada kamu sendiri. Dan benda macam yang kita buat hari ni tuan-tuan, kita belajar bagus, kita makin belajar, tapi kita kena hati-hati dengan soalan kita. Kita kena imbang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila ditanya, macam mana hang pandai sangat? Satu kisah juga ni. Orang selalu tanya kalau kita belajar tafsir, kita akan selalu jumpa qaul Ibnu Abbas. Bila orang tanya dekat Ibnu Abbas ni tuan-tuan sahabat kecil. Bila Rasulullah wafat, umur dia dalam 13, 14 tahun macam tu lah. Baru dia kata satu. Bila Rasulullah wafat. Tak, dia kecil sangat lagi. Dalam hadis ada cerita dia tidur dengan Nabi lagi. Nabi duduk dodoi dia lagi. Tak, masa bulan Ramadan dan sebagainya. Ibnu Abbas, tapi dengan kecil-kecil dia tu, dia alim. Alim besar, menjadi rujukan para sahabat dalam bidang tafsir terutamanya. Orang tanya dekat Ibnu Abbas. Orang tanya dekat Ibnu Abbas, hang ni pandai sangat ni macam mana? Kenapa hang pandai sangat? Macam mana hang tahu banyak sangat riwayat tentang tafsir? Adakah Ibn Abbas kata, aku ni ahli baik, Habib kan? Ibn Abbas Habib kan? Kata Habib weh. Habib dah tuan-tuan. Mana kan? Syekhul Habaib. Kalau ada Habib, altah lagi pada Habib. Dia punya super Habib lah, kita kata tidur dengan Nabi. Ni takat jumpa Yaqazah dengan Nabi. Kan? Boleh ke jumpa Yaqazah? Tak apalah. Dia kata dia jumpa Yaqazah, hentampilah Yaqazah lah. Hak ni dia pernah tidur dengan Nabi. Baik. Adakah dia kata sebab aku ni ahli baik ke, ataupun sebab Nabi pernah doakan aku waktu aku kecil? Sebab kan kita tahu Nabi pernah doakan dia waktu kecil, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil dan sebagainya. Dia tak jawab macam tu Ibn Abbas. Ibn Abbas kata apa? Aku reti banyak hadis, aku reti banyak tafsir sebab ada dua benda. Dia kata apa? Satu dipanggil hati yang sentiasa hidup, yang sentiasa orang panggil aware nak belajar, dan kemudian dia kata apa? Lisanun saul, dan lidah yang sentiasa bertanya tentang ilmu. Kalau kita tengok tuan-tuan, Ibnu Abbas tunjukkan bahawasanya cara untuk mendapatkan ilmu ialah dengan bertanya. Bahkan dalam hadis yang masyhur, bagaimana seorang sahabat mati disebabkan dia sakit, dia tak boleh nak ambil sembahyang, tapi waktu tu sahabat tak tahu lagi adanya hukum tayamum, dia suruh ambil sembahyang juga, dia suruh mandi janabah juga. Menyebabkan akhir sekali sahabat ni mati. Benda tu sampai dekat Nabi, Nabi marah. Nabi kata apa? Nabi kata, pasal apalah hampa buat macam ni? Nabi kata syifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya ubat kepada kejahilan, ubat kepada ketidaktahuan ni apa dia? Bertanya. Maka bertanya, soal. Orang panggil apa? Sentiasa ada perasaan ingin tahu. Jumpa ustaz, tanya ustaz. Benda tu sangat-sangat dituntut. Bahkan itulah cara kita belajar. Tapi kita ingat juga berapa ramai kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Disebabkan sifat bertanya mereka juga. Apa beza bertanyanya Bani Israel dengan bertanyanya Ibnu Abbas? Kita kata bertanyanya Ibnu Abbas ialah untuk dapatkan ilmu dan amalkan agama dia. Sedangkan bertanyanya Bani Israel bukannya untuk beramal, bukannya untuk faham agama, bukannya untuk makin kuat pegang agama, tapi untuk mencari alasan untuk tidak melakukan tanggungjawab agama dia. Maka bertanya boleh jadi benda yang dipuji, seperti mana bertanyanya Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu, dan bertanya juga boleh menjadi satu benda yang terkutuk, seperti mana bertanyanya kaum Bani Israel dalam cerita yang kita sebut tadi tentang cerita Bani Israel dan lembunya. Dah cukup. Kering tekak nak minum air pun tak boleh. Kan? Tujuh syukur dah. Ustaz Hashimi kata sampai duha kan? So saya telah tunaikan amanah syekhi. Telah tunaikan amanah ustaz saya. Sekarang pukul berapa? 7.12. Syuruk pukul? Lebih dah. extra time. Jadi kalau nanti lain kali Ustaz Hashimi kata panggil saya kata ustaz, itu saya dah buat lebih dah ustaz, cover dah. Jadinya tuan-tuan, kesimpulannya kita kata, pertama sekali, majlis ilmu merupakan satu medan yang terbaik untuk kita, orang panggil apa? Bina keimanan kita kepada Allah. Kita selalu sebut bahawasanya cara untuk kita sentiasa memperbaharui iman kita dengan cara kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Dan kemudian kita kata majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah SWT dia janji banyak benda. Kita sebut dalam hadis tadi, Allah janji kita nazalat alaihimus sakinah, dia akan dapat ketenangan dalam hidup dia kalau dia sentiasa melazimi majlis ilmu. Ada satu cerita, boleh ke buat cerita? Ke tak boleh? Kesimpulan pasal cerita pula. Memang perangai ustaz.
Tak. Satu cerita, dia ni tak boleh nak tidur. Dia penyakit apa orang panggil? Insomnia ke apa? Insomnia kan? Kalau hepatitis tu apa? Tu sakit hati lah. Insomnia lah, tak boleh nak tidur. Jumpa doktor. Nak jumpa doktor, tak jumpa doktor A, jumpa doktor B, habis doktor dah pergi. Jumpa doktor tak boleh nak bagi ubat. Jumpa doktor A bagi paracetamol, bagi B paracetamol juga. Jumpa semua doktor tak boleh tidur juga. Malam tak boleh tidur. Kan? Bulan macam sekarang okey lah kan, boleh tengok siapa menang semalam. Saya tak boleh. Saya tengok, kalau saya bangun pagi tadi tengok penuh. Mana Tuan Bat? Mana Tuan Bat? Ajak saya tengok bola. Saya kan ustaz, mana tengok bola? Tak boleh tidur. Jumpa ustaz, doktor A tak boleh, jumpa doktor B tak boleh, last kali dia jumpa seorang ustaz ni. Ustaz ni kata, oh benda ni tak susah, dia kata. Penyakit insomnia ni benda biasa. Zaman Nabi dah berlaku. Walaupun ada khilaf dekat situ. Dan sekali kata, jom kita jumpa. Kita pergi satu. Dia bawa orang ni, apa ubat yang dia bagi? Dia kata dia ada ubat. Maka dia kata apa? Ubat dia tak ada lain, hang kena hadiri majlis ilmu. Hang kena hadiri majlis ilmu. Sebab apa? Sebab majlis ilmu ni akan turunnya rahmat, akan turunnya sakinah, akan turunnya apa? Barakat dan sebagainya. Maka dia membawa kawan ni yang penyakit insomnia ni masuk dalam majlis ilmu. Duduk 5 minit, ustaz baru baca muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan doktor ni, ustaz ni tengok keliling, tidur. Tak ada apa-apa. Allahu akbar. Janji Allah benar, dia kata. Kan? Okey. Saya rasa saya tak perlu sambung lah, orang faham lah tak? Kan? Poin saya telah sampai lah tu. Tapi ada juga orang tak gelak, saya kena sambung jugalah, takut orang tu kata tak faham apa benda ni. Maka lepas tu, lepas habis ceramah, dia bangun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Ada alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaikan nusyur. Dia kata, tengok, betul tak aku cakap? Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah. Hang boleh tidur. Selama ni hang kata hang tak boleh tidur, penyakit insomnia dan sebagainya. Masuk majlis ilmu, masya-Allah, tenang. Satu agak-agak macam mana tuan-tuan? Betul ke? Itukah masuk ketenangan dia? Tak, kita kata ada orang yang memang dia akan tenang pun masuk majlis ilmu. Tak percaya, mari hari Jumaat. Dia sedar-sedar, Tok Imam kata ittaqullah. Dia bersedar sekali lagi, ibadallah. Tak, tengah-tengah tu dia tak tahu apa. Tak. Dia bangun, dia sedang masuk masjid, dia rasa lepas main tahiyatul masjid 2 rakaat, dia dengar Tok Imam, alhamdulillahil qail apa ittaqullah. So dia rasa macam lain macam, masa panas-panas, sejuk-sejuk. Sedar-sedar, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Lepas tu dia kalut tanya, apa hukum tidur khutbah? Batal tak air semayang? Macam mana tuan-tuan? Batal tak air semayang? Tidur waktu khutbah? Tak apalah, cerita-cerita lain lah. So kita kata ada orang yang masuk majlis ilmu, dia memang tenang pun. Tapi ketenangan yang Allah janji ni bukan ketenangan yang macam tu. Yang tu tak apa. Yang tu insya-Allah kita memang dah dapat dah selalu. Kan? Tadi pun ramai. Tenang je. Dekat kadang subuh nak habis pun. Allahu akbar. So Allah janji kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat rahmat daripada Allah. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan malaikat akan sentiasa bersama mereka. Apa maksud dia? Dalam hadis lain Nabi kata apa? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima sana'. Malaikat-malaikat akan sentiasa mengembangkan sayap-sayap dia dan menaungi para penuntut ilmu. Apa dia? Ridan bima sana', sebagai tanda dia redha kepada para penuntut ilmu, sebagai tanda hormat. Dan orang yang menuntut ilmu ni, orang yang sentiasa datang ke majlis ilmu ni, Allah kata apa? Wa inna hitan la yastaghfir lahu man fis samawati wal ardi hatta al hut fil ma. Setiap makhluk yang ada dekat muka bumi, yang ada dekat langit, hatta ikan-ikan yang ada dalam air, dalam sungai, dalam laut yang dalam yang tak kenal kita pun akan sentiasa beristighfar kepada orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu, yang sentiasa melazimi majlis-majlis ilmu. Kerana Nabi kata orang yang macam ni Allah akan sentiasa sebut nama dia di hadapan para malaikat disebabkan bangganya Allah dengan para penuntut ilmu. Maka kita kata apa? Lazimilah majlis-majlis ilmu, lazimilah benda-benda yang orang panggil apa, perkumpulan-perkumpulan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Yang kedua tuan-tuan, kita kata tadi kita dah tengok satu kisah Al-Quran ni, selain daripada dia ada hukum, dia ada juga kisah. Yang mana kita sama-sama penting. Hukum, Allah janji bahawasanya hukum dalam Al-Quran itu adil. Dan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang Allah bawa dalam Al-Quran, Allah janji benarnya kisah itu adalah kisah-kisah yang benar, yang bukannya penglipu lara semata-mata. Yang mana Allah kata, laqad kana fi qasasihim la'ibrah. Allah kata kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran bukannya cerita kosong, bahkan dia ada ibrah ataupun pengajaran yang perlu kita ambil. Asal saja kita ni ulil albab, kita ada hati yang hidup, kita ada benda yang orang panggil apa, hati yang sentiasa bersedia untuk terima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pagi ni kita dah ambil satu orang panggil apa, kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel, bagaimana sekumpulan manusia yang pernah ada dalam dunia ini ketika mana zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana mereka disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana Allah nak susahkan, tapi kerana mereka menyusahkan diri mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Dan Allah Subhanahu wa taala dedahkan sikap mereka sebenarnya, bahawasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi itu bukanlah bertujuan untuk berpegang teguh pada agama, bahkan sebenarnya semua itu diajukan dengan tujuan untuk lari daripada tanggungjawab agama. Jadinya kita kata apa, persoalan, pertanyaan oleh para penuntut ilmu macam kita adalah satu benda yang sangat baik, satu sangat benda yang dituntut, seperti mana kita sebut dalam Ibnu Abbas, seperti mana Nabi kata syifa'ul ayyi as-su'al. Ubat kepada kejahilan ialah pertanyaan. Bertanya kepada orang yang lebih tahu pada kita. Allah kata fasalu ahla dzikri, kamu kena tanya. Tapi pertanyaan juga akan boleh menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada kita bila mana pertanyaan itu diajukan sebagaimana kaum Bani Israel ajukan soalan pada nabi dia dulu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat kita manfaatkan ilmu yang Allah bagi pada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan makin bertambah ilmu kita, makin bertambah maklumat kita, maka makin bertambah amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap gerak langkah kita menuntut ilmu, dan setiap pertanyaan kita dalam waktu kita mengaji bukan dilontarkan semata-mata untuk lari daripada agama Allah, bahkan soalan-soalan yang kita keluarkan semuanya dipandu oleh Allah untuk mendapatkan kebenaran, supaya kita dapat amalkan agama ini dengan cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya pesan pada diri saya tuan-tuan, di diri saya dan diri tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni marilah kita sama-sama kuatkan orang panggil keterikatan kita dengan Al-Quran, sebab bulan ini adalah bulan Al-Quran. Selain pada ini bulan puasa, ini adalah bulan Al-Quran, ini adalah bulan doa, dan ini adalah bulan sedekah. Disebabkan doa yang ada pada bulan Ramadan tak sama dengan doa-doa yang ada pada di luar bulan Ramadan. Al-Quran yang dibaca dalam bulan Ramadan dia tak sama dengan Al-Quran yang dibaca di luar bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan tak sama dengan puasa yang berlaku di luar bulan Ramadan, dan sedekah yang berlaku pada bulan Ramadan tak sama dengan sedekah yang berlaku di luar bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama isi Ramadan kita dengan 4-5 perkara amal ibadat yang istimewa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sekarang ni hari berapa dah? Hari ke-8 dah tuan-tuan. Nak ke habis dah 1/3 dah. 10 hari yang pertama. Awaluhu rahmah. Boleh kata tuan-tuan? Kan? Hadis tu dhaif. La yuhtaju bihi. Macam mana? Apa dia? Hadis saya bawa hadis dhaif. Ya Allah. 10 pertama. 1/3 ni banyak ke sikit tuan-tuan? Nak habis dah 1/3 ni? Tak, 8 dah ni. Separuh suku akhir pun habis semua dah. Banyak ke sikit 1/3 ni tuan-tuan? Ada orang kata sikit, tapi Nabi kata banyak. Nabi kata apa? Ats-tsuluts wa tsulusu katsir. Kita tahu cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila nak habis ni cerita ni? Last. Nabi kata apa? Bila mana Sa'ad Abi Waqqas, kita tahu satu cerita. Dia nak meninggal, dia ada harta, tapi tak banyak, dia tak ada anak ceritanya, ataupun dia tak ada saudara mara sangat. Bila dia nak meninggal, dia kata, boleh tak aku nak wasiatkan harta aku semua pada orang bukan ahli keluarga aku? Kita tahu tak wasiat ni bukan untuk waris. Wasiat benda yang bukan untuk waris. Bila orang nak mati, kita kata kalau aku mati, kereta aku ni jadi milik hang. Itu panggil wasiat. Dan saya kalau contoh saya kata, ni contoh je bukan betul-betul. Abu Talha, kalau anak mati ni, entah ambil lah wira anak tu. Abu Talha nak buat apa ustaz? Tukun pun tak mau tu. Tapi anak kata apa?
Anak kata kalau anak mati, kereta anak jadi milik Abu Talha. Dan Abu Talha ni bukannya waris anak pun, bukan saudara dan sebagainya. Maka benda tu dikira wasiat. Abu Sa'ad bin Abi Waqqas bila dia nak meninggal, dia nak buat macam tu. Dia kata boleh tak Nabi, bila Nabi datang ziarah dia waktu dia nak meninggal dah, dia kata boleh tak aku nak wasiatkan semua harta aku pada fisabilillah, pada bukan waris aku. Sebab aku dah nak meninggal dah pun. Maka Nabi kata apa? Nabi kata tak boleh banyak sangat. Sebab apa? Sebab kalau dia bagi semua dekat bukan waris dia, apa akan jadi pada waris dia yang ada? Tak, kita kata. Sebab tu Nabi kata waris ni kena sampai 1/3 je. Wasiat ni supaya akan ada hak waris-waris yang masih lagi terjaga. Sebab wasiat ni bukan untuk waris. Dia kata kalau tak boleh semua, boleh tak? Kita kata apa? Separuh. Nabi kata separuh pun tak boleh, bahaya. Kalau bagi separuh takut tak cukup nanti. Sedangkan kita patut selesaikan anak beranak kita dulu. Nak sedekah ni tuan-tuan, kita patut dahulu ke keluarga kita, hatta termasuk zakat sekalipun. Kalau kita ada adik-beradik yang susah, yang masuk dalam asnaf zakat, kita patut bagi dekat adik-beradik kita dulu. Zakat tak boleh bagi pada mak ayah ke atas dengan anak-anak ke bawah je. Tapi adik-beradik boleh bagi kat tuan-tuan? Boleh. Tak boleh bagi dekat anak kita, tak boleh bagi kat mak ayah kita, mak ayah, nenek dan sebagainya, dan anak cucu dan sebagainya. Yang tu tak boleh bagi zakat. Nabi kata apa? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda' biman ta'ul. Kamu kena start bagi sedekah dengan orang ahli keluarga kamu dulu. So Nabi kata separuh pun tak boleh. Maka last sekali Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Kalau penuh bagi semua pun tak boleh wasiat, separuh pun tak boleh bagi wasiat, 1/3 boleh tak Nabi? Nabi kata ats-tsuluts wa tsulusu katsir. 1/3 boleh lah, tapi nak kira 1/3 tu pun banyak dah sebenarnya tu. So Nabi nak kata apa? 1/3 ni banyak tuan-tuan. So kita ni nak ke habis dah 1/3. 1/3 ni bukan benda kecil. Kalau kita 10 Ramadan ni, kita tak tarawih pun lagi. Ada orang tak tarawih pun lagi. Kita tak sempat lagi ni Syekh. Tunggu sikit lagi. Nanti anda start lah. Kita kata entah dah habis 10 dah Syekh. 1/3 dah terlepas dah. Kita kata dan 1/3 ni banyak ke sikit? Banyak. Bukan sikit tuan-tuan. Banyak. So kalau orang yang dah start, alhamdulillah, kita kena maki istiqamah. Kalau orang yang belum start lagi, cepat-cepatlah bangun. Ya bariyal khair aqbil. Orang-orang yang mahu kebaikan cepat tampil. Kita nak panggil apa, nak masuk separuh masa yang kedua dah ni. Kita nak masuk separuh masa yang kedua dah ni. Tapi kita tengok tuan-tuan, subhanallah, sahabat dia start dengan banyak dulu. Dia nak bagi semua, Nabi kata tak boleh, tahan. Slow. Setengah pun tak boleh. 1/3 boleh. Kita start dari sikit dulu tak tuan-tuan? Main terawih 8 boleh tak? 8 boleh. 20 pun boleh ke? 8 lah. 8 boleh kita kata. 2 boleh, tak buat langsung pun tak apa. Itu beza kita dengan sahabat lah. Tak apa. So semoga Allah SWT bagi kita utilisekan masa-masa yang ada dalam Ramadan, dan insya-Allah semoga Ustaz Hashimi tak akan ghaib lagi hujung-hujung minggu ni. Kalau dia nak balik, kita jangan. Kalau tidak dia tak ada, anak akan datang. Kalau anak datang lambat macam ni. So semoga Ustaz Hashimi kembali cepat. Kita menantikan Ustaz Hashimi. Ni kau boleh tengok stream lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.